Sallallahu ala Muhammad sallallahu Hai, Assalamualaikum Mira. Buat apa tu? Waalaikumsalam Ustaz. Ustaz, Mira ni tengah nak bina rumah idaman. Rumah idaman. Wah, menarik ni Mira. Menarik kan Ustaz? Macam mana rumah idaman Mira tu? Rumah idaman Mira tu besar, mewah, cantik. Menarik kan? Mira tahu tak macam mana nak sempurnakan rumah idaman Mira tu? Oh, belum sempurna ke rumah idaman Mira ni? Belum lagi Mira. Jom kita bersama-sama dengan Ustaz selepas ni. Ustaz akan beritahu rumah idaman yang Mira nak bina. Wah, menarik. Jom boleh? Ustaz, boleh? Jom. Didik TV KPM. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Seperti biasa, anda sedang menonton slot tahap 1 di Didik TV KPM bersama saya Syamira Nazir. Di mana pada hari ini adik-adik kita akan belajar satu mata pelajaran yang sangat menyeronokkan iaitu Pendidikan Islam dengan tajuknya Solatku Sempurna. Tapi siapa guru yang akan bersama dengan kita untuk hari ini? Katanya beliau mempunyai pengalaman mengajar yang sangat luar biasa. Nak tahu siapa guru kita? Ayo kita saksikan profil beliau. Dan bersama dengan kita hari ini seorang guru iaitu Ustaz Hafiz Pudin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Mira apa khabar? Mira pun sihat juga Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, hari ini kita nak belajar satu tajuk yang sangat menarik iaitu Solatku Sempurna. Ya, betul. Yang dekat dengan jiwa kita Ustaz. Yang kita setiap hari memang kita solat kan? Betul, yang kita lakukan. Hari ini kita akan belajar. Okey, kalau macam tu Ustaz, boleh Ustaz terangkan standard pembelajaran untuk hari ini? Okey, baik. Pada hari ini kita akan belajar tajuk Solatku Sempurna, Pendidikan Islam tahun 2. Sebelum tu, kita lihat Mira. Agak-agaknya sebelum kita belajar, jom kita baca doa dulu. Boleh Ustaz. Doa sebelum belajar. Okey, sama-sama murid-murid di rumah boleh tanda tangan untuk sama-sama kita membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahkanlah ke atas kami rahmatmu. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah Mira, jom kita lihat apakah standard kandungan dalam pembelajaran kita pada hari ini. Okey, yang pertama standard kandungannya ialah 3.2, memahami syarat wajib dan syarat sah solat serta mengklasifikasikan dalam kehidupan seharian. Okey, seterusnya standard pembelajaran iaitu yang pertama menerangkan syarat wajib solat. Yang kedua, menerangkan syarat sah solat. Okey, yang ketiga adalah menganalisis kepentingan syarat wajib dan syarat sah. Dan yang keempat, mengklasifikasikan tuntutan syarat sah solat dalam aktiviti kehidupan seharian. Menarik tak Mira? Menarik Ustaz. Okey, kita tengok dulu objektif pembelajaran kita pada hari ini, di mana pada akhir pembelajaran murid-murid akan dapat yang pertama menyatakan syarat wajib solat dengan betul. Yang kedua, menerangkan syarat sah dengan betul dan tepat. Yang ketiga adalah objektif pembelajaran kita menjelaskan kepentingan syarat wajib dan syarat sah dengan betul.
Mira, maksudnya bila kita belajar pada hari ini, solatku sempurna, insya-Allah solat kita akan menjadi sempurna. InsyaAllah. Baik, Ustaz. Okey Mira, sebelum tu kita nak lihat dulu Silakan. pengertian syarat wajib solat. Apa sebenarnya syarat wajib solat? Syarat wajib solat ialah perkara-perkara tertentu yang mewajibkan seseorang itu solat. Maksudnya, siapa sebenarnya yang perlu mendirikan solat? Okey Mira. Siapa yang sebenarnya diwajibkan mendirikan solat? Okey, syarat wajib yang pertama. Sudah tentu kita yang beragama Islam dan solat ini tidak diwajibkan ke atas orang kafir. Mira dan saya sudah tentu beragama Islam kan? Betul, Ustaz. Dah tentu yang pertama, syarat yang pertama kita dah cukup syarat dia iaitu Islam. Okey, seterusnya kita lihat syarat yang kedua. Baligh. Ya, ataupun cukup umur. Tak wajib tak wajib ke atas yang belum cukup umur. Contohnya kanak-kanak kan, yang belum cukup umur, yang belum baligh, maka tidak diwajibkan untuk mendirikan solat. Tetapi Nabi ada mengajar kita tentang apabila anak ataupun kanak-kanak tu mencapai umur 7 tahun, perlu diberikan pendidikan tentang solat. Dia latih, Ustaz. Dah dilatih Mira kan. Masa Mira sekolah rendah dulu dari S1 dah diajar kan? Tentang bagaimana cara kita nak solat. Itulah dia. Dan sehingga mencapai umur 10 tahun, kalau tak sembahyang, boleh dirotan. Itulah simbolik kepada kewajipan kita ni sebagai orang Islam nak melakukan ataupun mendirikan solat yang diwajibkan ke atas kita. Ya, betul. Okey, syarat yang seterusnya adalah syarat yang ketiga, berakal. Mesti berakal. Maksud berakal ni tidak wajib ke atas orang gila. Orang gila tidak diwajibkan untuk melakukan solat selagi mana dia masih dalam keadaan tidak waras. Betul. Masih lagi gila. Tapi kalau yang tidak melakukan solat, tak nak mendirikan solat tu, saya saja buat gila. Asal saja buat tak waras, saya Ustaz. saja tu. Okey. Hilang kewarasan agaknya. Baik, Ustaz. Okey. Terima kasih. Itu antara 3 syarat wajib solat, Ustaz. Baik, kita berhenti berehat seketika. Selepas ini, Ustaz ada lebih banyak perkongsian dan juga aktiviti yang menarik untuk adik-adik yang berada di rumah. Jangan ke mana-mana, hanya di slot tahap 1. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam slot tahap 1 di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Mira dan juga Ustaz Hafiz Fuddin. Baik Ustaz, di segmen ini apa pula aktiviti dan perkongsian daripada Ustaz? Silakan. Ya, baiklah Mira. Tadi kalau Mira ingat, di permulaan tadi Mira ada cakap Mira akan membina ataupun menghasilkan sebuah rumah idaman Mira kan? Betul lah Ustaz. Jadi dalam kita nak membina rumah, apa sebenarnya yang perlu ada dalam sebuah rumah yang kita nak bina? Mesti ada tiang kan? Betul. Rumah tu mesti berdinding, berbumbung kan? Dan berlantai. Betul. Begitu juga dengan solat Mira. Perlu ada syarat sah yang nak menjadikan solat kita itu diterima dan kita tidak buat sia-sia. Jadi solat kita akan jadi batal
kalau kita tak mengikut syarat-syarat sah yang telah ditetapkan. Ya. Okey Mira, jom adik-adik di rumah, sama-sama kita lihat syarat sah solat. Okey, sebelum tu Mira, tadi kita dah pengertian syarat sah syarat wajib solat kan? Sekarang kita nak lihat pula pengertian syarat sah solat. Iaitu syarat sah solat ialah perkara-perkara yang menyebabkan solat seseorang itu sah. Kalau tidak menepati syarat sah, bermakna solat kita tidak diterima dan automatik akan terbatal. Okey, syarat sah yang pertama. Kita lihat. Yang pertama ialah mengetahui masuknya waktu solat. Mira. Ya, Ustaz. Solat yang diwajibkan kepada kita sehari semalam ada berapa waktu? Ada 5 waktu, Ustaz. Ya, tepat. Bagus Mira. Ni mesti tiap-tiap hari solat tidak pernah miss. Okey. InsyaAllah. Bagus, Amin. tahniah. Ustaz. Kita ada 5 waktu sehari semalam yang telah ditetapkan waktunya untuk kita melakukan, mendirikan solat tanpa ada pengecualian. Okey, selagi mana kita masih hidup. Betul. Okey. Solat yang pertama, Mira. Ya. Boleh sebut bagi adik-adik dengar? Boleh. Solat yang pertama, solat subuh, Ustaz. Ya, tepat sekali. Seterusnya? Seterusnya, solat zuhur. Ya, betul. Yang ketiga? Yang ketiga, solat asar. Ya. Terbaik Mira. Terima kasih, Ustaz. Okey, lagi yang keempat Mira. Yang keempat ni Ustaz, yang dia ada 3 rakaat tu. Betul. Solat maghrib. Waktunya bila Mira? Kalau solat maghrib? Waktu dia senja, Ustaz. Memang terbaik Mira. Bagus. Dan yang terakhir sebelum tidur Mira. Okey, yang terakhir ialah solat isya. Ya, tepat. Terima kasih Mira. Adik-adik di rumah pun mesti dapat telah mengetahui waktu-waktu solat yang diwajibkan, yang difardukan kepada kita sehari semalam. Ya. Berapa waktu Mira? 5 waktu, 5 Ustaz. waktu. Baik. Bagus, Terima kasih, Ustaz. tepat sekali. Seterusnya, Ustaz. Okey, seterusnya yang kedua. Suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Bermaksud kita kalau kita nak solat, mesti kita pastikan kita dalam keadaan suci, bersih daripada segala hadas kecil dan hadas besar. Okey Mira. Boleh ya? Ya, Ustaz, boleh, Ustaz. Okey. Yang ketiga, syarat yang ketiga, kita lihat suci daripada najis pada tubuh badan, pakaian dan tempat tinggal. Jadi kita nak solat, sudah semestinya kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, sudah semestinya kita perlu dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, dalam keadaan yang bersedia untuk kita mendirikan solat. Dari segi kebersihan, suci pada najis daripada tubuh badan kita, pakaian dan tempat tinggal. Tempat kita nak mendirikan solat. Maafkan saya Mira. Tak, Ustaz. Okey. Baik. Seterusnya yang keempat adalah menutup aurat. Jadi kat depan ni ada Mira boleh lihat ya. Ada orang yang memakai telekung. Kebiasaannya kan bila kita solat, yang lelaki tu ada yang berjubah. Yang ini pula ada yang berpakaian yang menutup aurat lah kan. Ya, Ustaz. Dan yang seterusnya yang berbaju Melayu. Sudah semestinya bila kita nak mendirikan solat, kita perlu pastikan aurat kita tu ditutup dengan sempurna. Ya. Betul. Walaupun contohnya orang perempuan kan, kalau dia solat dia tak bawa telekung contohnya kan. Tapi tudung dia dah menepati kriteria penutupan aurat yang sempurna. Okey? Masa tu dia boleh tak solat Mira? Boleh, Ustaz. Dah tentu boleh. Tidak ada masalah lah masalah. di situ. Baik, Ustaz. Syarat yang kelima. Jangan beralasan lagi kan? Ya. Betul. Okey, yang terakhir menghadap Kiblat. kiblat. Kita tidak boleh membelakangkan kiblat. Mesti kita menghadapkan kiblat. Kalau kita pergi dekat satu tempat tu yang kita tak tahu arah kiblatnya, biasanya memang ada petunjuk arah kiblat. Jadi kita ikut arah mana sebenarnya kita nak menghadap kiblat tu. Dan kita juga sekarang ni ada aplikasi untuk kita nak lihat. Nak tahu di mana kiblat kan, Ustaz, nak tahu kan? arah kiblat kita yang betul. Insya-Allah yang tu
tepat. Kita Betul boleh tu. ikut. Baik. Ya Mira. Ustaz, tadi Ustaz dah kata saya dapat banyak bintang kerana Dah berjaya menjawab tentu soalan Ustaz. murid cemerlang Ustaz hari Jadi ni. Ustaz, ada tak soalan uji minda untuk saya? Kita nantikan. Jeng jeng jeng. Kita lihat Mira bersedia untuk menjawab? Sedia Ustaz? Okey. Uji minda yang pertama, pilih syarat wajib solat yang betul. Pilihan jawapan yang pertama, gila. B, Islam. Dan C, sihat. Mana satu pilihan jawapan, Mira? Kalau ini jawapan dia mestilah B Ustaz, Islam. Ya, tepat sekali. 5 bintang untuk 5 Mira dan bintang. 5 bintang untuk anak-anak di rumah. Ya. Tahniah yang dapat menjawab. Tahniah. Okey, Soalan seterusnya, Ustaz. Seterusnya kita pergi ke soalan uji minda yang kedua. Najis masih belum dibersihkan. Pernyataan ini menunjukkan kepada syarat apa dia? Solat. Jawapan pilihannya ialah A, sah. Yang kedua, wajib. Dan yang ketiga, harus. Apa Jawapan dia? jawapannya? Jawapan dia ialah A, sah. Tepat sekali Tepat jawab Mira. sekali. Tahniah. Alhamdulillah. 5 bintang lagi untuk kasih, Mira. Ustaz. Terbaik. Yes. Dan 5 bintang juga untuk anak-anak di rumah. Ya, soalan seterusnya Ustaz. Okey, kita pergi soalan yang ketiga. Haikal solat tetapi ada najis di bajunya. Bagaimana solat Haikal? Kita lihat apa pilihan jawapannya? A, sah. Dan B, batal. Apa jawapannya Mira? Jawapan dia sudah semestinya B, batal. Wah, tepat sekali. Tepat, Ustaz, sudah semestinya bila bernajis, solat kita akan batal. Tidak sah. Berapa bintang untuk saya Ustaz? 10 bintang 10 untuk Mira bintang. sebab semua dijawab dengan tepat. Tahniah. Terbaik. Terima kasih Ustaz. Kalau macam tu Ustaz, kita berhenti berehat seketika. Ya. Kita kembali selepas ini untuk lebih banyak lagi soalan-soalan uji minda daripada Ustaz Hafizuddin. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam slot tahap 1 dalam mata pelajaran pendidikan Islam dengan tajuknya Solatku Sempurna. Baiklah Ustaz, di segmen ini apa pula kita nak belajar ni Ustaz? Okey, nantikan. Agak-agak Mira, kita solat kita dah sempurna kan? Kalau kita dirikan. Okey, seterusnya kita nak lihat pula satu lagi, iaitu kepentingan syarat sah solat. Kenapa kita perlu ikut syarat sah solat? Okey, yang pertama adalah masuk waktu. Apabila masuk waktu, menunjukkan kita ni seorang yang peka dan berdisiplin, menepati waktu. Cukup time, kita terus mendirikan solat. Itulah disiplin yang kita bina, kita bentuk melalui ibadah solat. Okey, seterusnya yang kedua, menutup aurat. Sudah semestinya siapa pun yang akan mendirikan solat mesti menutup aurat. Jadi, melalui ibadah solat dapat menjaga maruah dan patuh kepada perintah Allah. Dah tentu kita akan patuh apa yang Allah perintahkan kepada kita. Okey, Mira, seterusnya kita nak lihat kepentingan yang ketiga, menghadap kiblat, Mira. Ya. Sebab apa kita perlu menghadap kiblat? Satu dunia mendirikan solat dengan satu kiblat yang sama, iaitu menghadap ke arah Kaabah. Di Masjidil Haram. Iaitu kepentingan yang kita boleh dapat di sini adalah sebagai lambang kepada penyatuan ummah. Kita bersatu teguh, bercerai roboh. Okey, seterusnya yang keempat adalah suci daripada hadas.
Bila kita solat dah tentu, kita akan pastikan semua kekotoran, najis yang berada pada diri kita, kita akan bersih. Kita Betul. akan sucikan. Demi kita untuk memastikan diri kita sentiasa suci dan bersih, insya-Allah. Bila orang solat, macam Mira kan? Tadi Mira selalu solat, tak pernah tinggal solat. Jadi cuba tengok muka kakak Mira. Allahu Akbar. Suci, bersih, ada nur di situ. Okey, kita Yes, Ustaz. lihat. Yang kelima Yang kepentingannya ialah suci daripada najis. Di sini kita akan menjadikan kebersihan diri kita, kebersihan tempat solat, pakaian kita akan menjadi keutamaan kepada diri kita. Ya. Okey Mira. Ya, Ustaz. Ustaz nak tanya satu soalan dekat Mira. Dan adik-adik di rumah boleh cuba menjawab bersama-sama Kak Mira ya. Sebutkan satu kepentingan syarat sah solat kepada kita yang mendirikan solat. Kepentingan, Ustaz. Ya, kepentingan satu je. Kalau satu, yang pertama sekali boleh mendidik diri kita dan membentuk jiwa kita untuk menjadi lebih berdisiplin, Ustaz. Oh, mantap jawapan Mira. Tanya terbaik. Lagi 5 bintang Ustaz bagi untuk Mira. Terima kasih, Adik-adik di Ustaz. rumah macam mana? Jawapannya sama dengan Kak Mira? Okey. Kita lihat pula seterusnya. Baik. Kita nak rumusan pembelajaran kita. Ustaz, tadi pada Ustaz hari dah bagi saya 5 bintang ke, Ustaz? Ya. 5 bintang. 5 bintang. Dah banyak bintang. Dah berbintang-bintang dah Mira. Okey. Memang terbaiklah Terima kasih, Ustaz. anak murid Ustaz pada hari ini. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan, Ustaz. Okey, untuk pembelajaran kita pada hari ini berkenaan dengan solat. Dah sempurnakan solat kita? Ya. Jadi berkait kepada rumah yang Mira, idaman Mira tadi, sudah tentu solat juga kita perlu kepada kesempurnaan. Sebab solat ini bukan satu pilihan, tetapi ianya merupakan satu kewajipan ke atas setiap orang Islam yang cukup syaratnya. Syarat wajib Islam, baligh, berakal. Ya, betul Mira. Jadi tunaikanlah solat selagi mana kita masih lagi hidup. Ya, betul. Tak boleh sembahyang secara berdiri, kita dibolehkan Untuk duduk. sembahyang secara duduk. Tak boleh duduk, kita boleh sembahyang dengan cara Baring. berbaring. Ya, betul Mira. Memang cemerlang anak murid Ustaz pada hari Terima ini. kasih, Tanya Ustaz. terbaik. Jadi kita kena ingat sebab hakikatnya solat ini bukan satu bebanan kepada kita, tetapi ianya adalah untuk meringankan beban kita. Kesan solat kepada kehidupan adalah kita akan sentiasa menepati masa, dapat mencegah kemungkaran. Sudah semestinya orang yang mendirikan solat, dia tidak akan melakukan perkara-perkara mungkar. Ya. Biasanya begitu kan Mira? Betul, Ustaz. Dan satu lagi kita akan sentiasa menjaga kebersihan. Okey Mira? Betul. Kan? Itu antara kesan solat dalam kehidupan. Betul, Ya, Ustaz? ya. Baik, Ustaz. Kalau macam tu, Ustaz, tadi Ustaz dah bagi saya 5 markah, 10 markah kan? Banyak bintang untuk saya. Bagaimana pula bagi pentadbiran keseluruhan saya untuk hari ini, Ustaz? Wah, memang terbaik. Memang cemerlang. Tidak dapat dinafikan. Ustaz bagi secara keseluruhannya untuk pembelajaran kita pada hari ini, Ustaz bagi Mira 5 bintang. Memang terbaik. Mantap Mira. Alhamdulillah. Dapat 5 bintang lagi. Terbaik. Mumtaz lah ni, Ustaz. Cemerlang. Mumtaz. Double mumtaz. Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Kalau murid-murid di rumah yang sedang menonton sekarang yang ingin mengukuhkan lagi pemahaman mereka bagi mata pelajaran dan tajuk ini, di manakah mereka boleh dapatkan sumber latihan, Ustaz? Silakan. Ya, sudah semestinya kita boleh dapatkan maklumat-maklumat berkaitan di portal Sumberku. Ya, di Sumberku. Ataupun murid-murid boleh saja terus layari laman sesawang yang tertera di kaca TV anda. Baik, Ustaz. Terima kasih banyak-banyak atas Sama-sama. perkongsian ilmu pada hari ini. Diharapkan memberi manfaat yang luar biasa kepada semua murid yang menonton sehingga ke penghujungnya. Ustaz, kita ada pantun kan, Ustaz? Jom kita berpantun, Ustaz. Okey. Saya jual, Mira beli ya. Boleh. Okey, dengarkan pantun hamba. Silakan. Solat itu tiang agama. Menjadi kewajipan
setiap hamba. Jika solat sering dilupa, solat ditinggal, runtuhlah agama. Wah. Sila beli. Kalau Mira. macam tu, izinkan saya beli. Silakan. Okey, solat itu wajib ditunaikan supaya hidup mendapat berkat. Solat fardu jangan ditinggalkan, kunci kejayaan kita dunia akhirat. Ya, dah Kita jumpa semestinya. lagi semua. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera.